Jan Pereira Sinapa, yang dilahirkan pada tahun 1948, pernah menjadi ratu cantik Malaysia pada suatu ketika dahulu. Jan merupakan seorang balu dengan 3 cahaya mata hasil perkahwinannya dengan suaminya yang merupakan seorang ahli kimia bernama Sinapa. Pada 6 April 1979, jasad wanita malang ini ditemui di dalam keretanya di Lebuh Raya, Persekutuan, berhampiran selekoh menuju lapangan terbang Subang. Tubuhnya ditemui dalam keadaan yang sangat mengerikan dengan 10 kesan di bahagian dadanya. Jan Pereira ditemui tidak bernyawa di kerusi penumpang dengan tali pinggang keselamatan yang masih terikat pada tubuhnya. Menurut sumber, Jan Pereira dan abang iparnya, Kartigesu Sivapakiam, telah pergi makan malam di Kuala Lumpur dan dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Klang sebelum kejadian tragis itu berlaku. Semasa dalam perjalanan, Kartigesu berhenti untuk membuang air kecil berdekatan dengan lapangan terbang Subang. Namun, apa yang berlaku seterusnya tidak dapat dipastikan sehingga ke hari ini. Kartigesu mendakwa bahwa dia tidak sadarkan diri di luar keretanya akibat dipukul di bahagian kepala dari belakang dan dia tidak ingat apa yang terjadi kepada Jan Pereira. Ketika pihak polis tiba, mereka menemui Kartigesu terbaring tanpa sebarang darah di atas jalan di sebelah kereta tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan disebabkan Kartigesu adalah satu-satunya individu yang ditemui di tempat kejadian, ini menjadikannya sebagai suspek utama dalam kes Jan Pereira. Sedikit latar belakang tentang Kartigesu adalah dia merupakan seorang pensyarah bidang psikologi di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sementara itu, Jan Pereira adalah seorang guru pelatih tahun pertama di maktab yang sama. Jan telah berkahwin dengan abang Kartigesu, Sinapa Sivapakiam. Sinapa telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya 1 tahun 4 bulan sebelum itu, pada 1 Januari 1978. Selepas kematian suaminya yang mengejutkan, Jan Pereira dan 3 orang anaknya telah berpindah untuk tinggal bersama Kartigesu dan ibu mertuanya. Hubungan antara Kartigesu dan Jan Pereira menjadi semakin rapat, membuatkan mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk berkahwin. Namun, kebahagiaan mereka tidak berkekalan apabila Kartigesu mengetahui bahwa Jan Pereira sebenarnya curang dengannya. Selepas penyiasatan lanjut dilakukan, pihak polis mendedahkan bahwa Kartigesu sebenarnya tidak mengalami sebarang kecederaan di kepala ketika berada di tempat kejadian. Ini menimbulkan kecurigaan kerana Kartigesu mendakwa bahwa dia telah dipukul dari belakang yang membuatkan dirinya terbaring tidak sadarkan diri. Malah, tiada kesan air kencing di tempat kejadian walaupun dia mendakwa telah meninggalkan kereta untuk membuang air kecil. Menurut akhbar News Straits Times dan The Star, Jan Pereira dikatakan menjalinkan hubungan sulit dengan seorang dokter warga negara Sri Lanka bernama Dr. Narada Warnasurya selepas mereka bertemu dalam satu majlis di Brickfields. Dr. Narada telah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan. Dr. Narada Warnasurya dan Jan Pereira dikatakan berbalas surat cinta antara satu sama lain dengan kesemua 19 surat cinta ini ditulis sebelum kematian Sinapa lagi. Penemuan tentang ketidaksetiaan Jan Pereira ini menimbulkan pertanyaan sama ada Kartigesu hanyalah seorang kekasih yang kecewa atau dia ingin melindungi maruah abangnya. Pihak polis percaya bahawa penemuan ini mungkin menjadi penyebab ketegangan antara Kartigesu dan Jan Pereira, yang mungkin mendorongnya untuk mengambil nyawa Jan Pereira atas alasan cemburu. Kecurigaan ini bertambah apabila seorang rakan, Bandhulanda Jayathilake, yang mengungkapkan bahawa Kartigesu pernah berkata kepadanya, celaka itu tak layak untuk hidup. Berdasarkan bukti dan pengakuan Jayathilake, Kartigesu disabitkan kesalahan dan dijatuhi hukuman gantung sampai. Namun, selepas perbicaraan berakhir, Jayathilake menarik balik kenyataannya dan mendakwa bahawa dia telah berbohong semasa perbicaraan. Dia juga mengakui bahawa Kartigesu tidak pernah memberitahunya apa-apa. Kerana tiada bukti yang kukuh, mahkamah menerima pengakuan bohong itu dan membebaskan Kartigesu. Setelah 2 tahun, 1 bulan, dan 4 hari di penjara, Kartigesu akhirnya dibebaskan pada 20 Mei 1981. Dengan keputusan itu, hakim menolak semua tuduhan terhadap Kartigesu dan sebaliknya, menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada Jayathilake kerana berbohong. Malangnya, Jayathilake meninggal dunia di penjara selepas 2 tahun menjalani hukumannya. Kartigesu dikatakan telah berkahwin dan hidup bahagia di Klang bersama keluarganya, meskipun lokasinya tidak diketahui. Lokasi anak-anak dan ibu mertua Jan Pereira juga tidak diketahui.
Ada sumber yang mengatakan bahawa Kartigesu telah meninggal dunia pada 27 Ogos 2023 pada usia 81 tahun di Klang setelah menghidapi penyakit jantung dan demensia. Beliau dikatakan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak. Kes ini masih belum diselesaikan dan menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini.